Okey. Okey, okey. Sound lagi. Sound penting sound check lah. Check sound dulu. Jadi Okey, boleh Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua pengamal media yang hadir pada pagi ini di Balai Polis Balai Polis Kajang yang hari ini kami pemuda Perikatan Nasional datang untuk membuat laporan polis terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Berwas dari DAP yang berhormat Engeh Koham semalam berikutan isu kebakaran yang berlaku di rumah beliau, dan bersama-sama kita pada hari ini pimpinan daripada Pemuda Perikatan Nasional YB Wan Ahmad Faisal yang juga Ketua Armada dan rakan-rakan daripada Perikatan Nasional, dan suka untuk saya memberikan respon terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Koham. Dan hari ini kita datang buat report kerana di dalam beliau memberikan kenyataan berhubung dengan isu kebakaran di rumahnya itu, beliau telah mendahului siasatan pihak polis dengan meletakkan syak kepada pelaku yang terdorong kononnya daripada kenyataan PAS dan juga Perikatan Nasional yang tidak setuju dengan kenyataan beliau, berikutan dengan cadangan supaya diletakkan pakar bukan Islam dalam jawatankuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang syariah. Jadi ini saya kira merupakan kenyataan biadab, satu lagi kenyataan biadab oleh Ngeh Koham yang mendahului siasatan polis. Sebab itu kami datang untuk membuat laporan polis supaya kenyataannya itu disiasat. Dan saya terima kasih kepada Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution yang telah mengeluarkan kenyataan jangan ada sesiapa yang mendahului siasatan, termasuklah mengeluarkan persepsi dan juga menyatakan sangkaan terhadap mana-mana suspek. Kerana proses untuk mengenali suspek dan menjalankan siasatan ini merupakan kuasa pihak polis. Kami di peringkat Perikatan Nasional dan juga PAS, kita mengucapkan takziah kepada saudara yang berhormat Ngeh Koham di atas kejadian yang menimpa, dan kita ingin nyatakan bahawa perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dalam negara kita, dalam amalan demokrasi dalam negara kita pada hari ini. Apa jua perbezaan yang berlaku tidak boleh sampai kepada peringkat mengkhianat kepada harta orang lain. Kita doakan supaya saudara yang Muhammad Engkab ini dapat diberikan keadilan, dipermudahkan urusan dalam menuntut insurans dan sebagainya. Jadi saya fikir laporan ini dibuat untuk mengekang sebarang kenyataan awal yang dikeluarkan oleh beliau. Biarlah pihak polis menyiasat, tak payah beliau menjadi lebih cerdik daripada pihak polis untuk membuat siasatan. Kalau nak diikutkan logik, tidak perlu untuk sampai ke peringkat nak bakar dan beliau kata kononnya nak bunuh beliau. Ini bukan pendekatan politik Perikatan Nasional. Kalau diikutkan logik dari sudut logik politik, orang seperti beliau inilah yang sangat kita harapkan supaya berada dalam DAP. Sebab orang seperti beliau ini bercakap mendahulukan mulut daripada otaknya, dan orang inilah yang kita harapkan supaya terus berada dalam DAP, sebab kenyataan-kenyataannya itu sangat mencerminkan sikap dan juga perjuangan DAP dan menyebabkan rakyat lebih mudah untuk kenal siapa DAP. Sebab itu saya sentiasa menyebut YB Ngeh Koham ini sentiasa perlu ada dalam pimpinan DAP, diberikan kesihatan yang berpanjangan supaya beliau terus dapat mencerminkan perjuangan DAP kepada rakyat, memudahkan rakyat untuk menolak perjuangan DAP. Tidak ada sebab untuk kami nak buat khianat kepada beliau seperti ini. Dan saya harapkan supaya pihak polis dapat mempercepatkan siasatan. Tak kira beliau maafkan atau beliau kata beliau maafkan pelaku, beliau memberikan kemaafan, ini bukan hak beliau untuk nak bagi kemaafan. Maaf tak maaf itu soal nombor dua. Polis kita minta siasat heret pelaku ini ke muka pengadilan, dan saya yakin ia tidak ada kaitan dengan Perikatan Nasional maupun pembangkang yang ada pada hari ini. Kalau nak kira ramai lagi pihak yang marah pada beliau ialah dengan aset harta yang diisytiharkan beberapa tahun lepas. Tak mungkin ataupun tak mustahil beliau mempunyai musuh yang selain daripada musuh politik. Kita serah kepada pihak polis.
Jadi dengan laporan polis pada hari ini, kita harapkan supaya beliau menutup mulut dan menyerahkan siasatan kepada pihak polis sepenuhnya. Persepsi yang beliau taburkan kepada PAS dan Perikatan Nasional pada hari ini adalah satu perkara yang tidak boleh berlaku dan kita minta supaya kenyataan ini dihentikan. Terima kasih. Laporan polis ni akan dibuat seluruh negara. Tak perlu sebab setakat ini bagi kita hanya buat satu laporan polis supaya polis dapat membuka kertas siasatan. Bagi kita isu ini adalah isu yang kecil dan tidak perlu sampai peringkat seluruh negara kita buat laporan polis. Kabinet pun dah buat pendirian semalam. Jadi saya rasa boleh kita setakat ini dah saja laporan polis setakat apa yang ada pada hari ini. Saya persilakan YB Wah sambung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Ustaz Fazli Syahari selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional merangkap Ketua Penerangan PAS Pusat. Saya ingin membuat ulasan berhubung dengan satu laporan polis yang telah dibuat semalam oleh Siti Sulit Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berhubung dengan tuduhan fitnah jijik jelek yang mengatakan beliau dan pimpinan Perikatan Nasional cuba merasuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ustaz Fazli Syahari sendiri Yang Berhormat telah bertanya dalam kenyataan media beliau berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam posting terbaru beliau selepas pre-cabinet meeting dengan Yang di-Pertuan Agong. Dalam pertemuan tersebut, dalam posting tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan membuat andaian, insinuating seolah-olah ada orang yang ingin merasuah, tapi bila guna istilah derma 700 juta, 500 juta, padahal itu bukan kenyataan Yang di-Pertuan Agong. Dalam recap, dalam posting Istana Negara tidak dirujuk langsung, tidak dibangkitkan langsung, tetapi kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangkitkan hal itu dan menimbulkan tanda tanya? Kalau kita cuba hubungkan dengan laporan-laporan media pro Pakatan Harapan, media rakyat, the coverage, TikTok account yang pro Pakatan Harapan, semuanya ramai yang membawa naratif rasuah ke atas Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah semalam yang berbahagia Tun Dr. Mahathir mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim, buktikan beliau ada 1 bilion dan sudah pun merasuah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, khususnya Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, dah 24 jam laporan polis ini dibuat semalam. Mana tindakan SKMM untuk menurunkan semua portal-portal berita yang membawa fitnah ini? Kerana ini melibatkan Yang di-Pertuan Agong, bukan kami. Yang di-Pertuan Agong, maruah dan nama baik Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong tercemar akibat permainan politik yang dimulakan, saya nak ingat balik pada rakan media, oleh Jcom. Jcom Tok Abah, pemangku kepada Jcom ini, beliau yang mulakan cerita dongeng langkah Dubai. Tak ada langkah Dubai, memang tidak ada langkah Dubai, tapi beliau mengatakan Yang di-Pertuan Agong terlibat sama. Jadi siapa yang mempolitikkan 3R? Bukan kami, mereka, malah Perdana Menteri sendiri. Jadi kenapa siasatan dan tindakan tidak dibuat oleh kerajaan ke atas pimpinan mereka sendiri ini? Jadi ini satu perkara yang jelek dan amat memalukan. Kami Pemuda Perikatan Nasional akan terus mempertahankan maruah dan institusi Yang di-Pertuan Agong daripada diperkotak-katikkan oleh mana-mana ahli politik, khususnya ahli-ahli politik yang sudah semakin terdesak ketika ini daripada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Jadi ini saya nak tanya kepada Fahmi Fadzil, bila nak ambil tindakan terhadap laporan polis ini melibatkan semua laporan berita palsu, fitnah yang dibuat? Saya nak beritahu rakan-rakan media, ya, kami semua, bila kami buat benda yang tak disukai oleh Fahmi Fadzil, oleh kerajaan, contohnya bila kita cabar PKR tentang isu liberal international hari itu, tak sampai 24 jam posting kami dalam Facebook diturunkan
diturunkan. TikTok, Facebook tak sampai 24 jam. Jadi kenapa sampai hari ini masih dibiarkan berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong? Bukan kami, Yang di-Pertuan Agong. Jadi di mana taat setia kamu kepada Duli Yang Amat Mulia Tuan Agong? Jadi saya cabar Amir Fazil dan Kerajaan Perpaduan ambil tindakan drastik hari ini juga. Turunkan dan perbetulkan semua fitnah-fitnah terhadap Perikatan Nasional dan Yang di-Pertuan Agong. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Baik, soalan silakan. Ada? Ada? Ada. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Kita tutup dengan kita punya. Belum bang. Ini laporan polis Tadi tadi. ini semalam